Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para pelajar IKTB Dusun Tua sesi Julai 2020. Okey, hari ini sekali lagi anda bersama dengan Cik Mi dan juga Cik Am. Jadi kami minta maaf sebab hari ini hari Senin yang memang kelam kabut hari ini supaya kita bersiaran di lokasi baru, mini stadium IKTB Dusun Tua ni. Mini studio stadium kat depan. Ni mini studio. Okey. So Cik boleh dengar saya jam Boleh dengar? Okey. So yang lain semua boleh dengar saya kot? Biasa? Okey. Hakim mana Hakim? Hakim sudah main, okey. Hakim nampak ada video Hakim tapi tak tahu dia boleh nampak saya atau tidak. Okey, jadi hari ini 5 Oktober. Tak dengar Cik Fahmi. Cik Fahmi mute. Ya, dengar apa nak dengar? Ayo. Okey, boleh dengar saya sekarang? Boleh. Boleh kan? Loud and clear? Clear. Loud and clear Okey, kepada yang menggunakan telefon bimbit, okey, pastikan anda pakai earphone supaya apa yang saya sampaikan ni anda boleh dengar dengan lebih jelas lah. Okey. Jadi selamat datang kepada semua yang baru berada di talian ni. Okey, terima kasih di atas ulasan-ulasan anda dan juga ucapan-ucapan anda. Jadi hari ni Cik Mi nak cerita tentang latar belakang IKTBN Dusun Tua. Okey, jadi untuk yang sesi ni Cik Mi akan kongsikan slide PowerPoint untuk kita sama-sama tengok. Okey, jadi semua dah nampak Boleh nampak Ya, boleh tuan. Boleh nampak yang apa sesi taklimat tu? Boleh nampak tak? Tak keluar lagi Tak keluar lagi, kejap saya tengok. Okey. Ni dia. Okey. Untuk anda semua. Okey, nampak? Ada tak nampak bumbu merah tu ada? Nampak. Okey, kalau dah nampak boleh kita mulakan sekarang. Boleh. Amin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah dapat kita sama-sama lagi untuk sesi hari ini. So ini Cik Mi cerita pasal taklimat tadi lah, macam Cik Mi dah janji tadi. So kita pergi pada sesi taklimat. Okey. So IKTBN Dusun Tua, kepada mereka yang baru mengenali IKTBN Dusun Tua, organisasi IKTBN Dusun Tua. Siapa dia IKTBN Dusun Tua? So kita adalah sebuah organisasi yang di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, bukan Maldives ke, bukan Brunei So kita di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Ada orang tanya saya kan, yang ini kemahiran ni bawah Kementerian Sumber Malaysia ke? Kementerian Sumber Malaysia dia ada institusi lain, dia ada anak-anak dia. Tetapi kita ILKBS di bawah Kementerian Belia dan Sukan, kita ada Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan, ataupun nama pendek dia ILKBS, yang merangkumkan siapa? Di bawah ILKBS kita ada Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara, kita ada Institut Kemahiran Belia Negara, dan kita ada satu Akademi Kemahiran Belia Golf. So kita ada 21 yang ini beroperasi sekarang. Baik, seterusnya. Yang ini kita nak cerita pasal orang nak cerita pasal Tibet. Jadi dekat luar sana cerita pasal Tibet. Apa itu Tibet? Okey, Tibet ni lah yang ni saya rangkumkan sekali dekat sini, ialah Technical, Vocational, Education and Training. Jadi siapa yang terlibat dalam Tibet?
anda yang berada bersama dengan saya pada hari ini yang telah mendaftar dan bersetuju menerima tawaran untuk belajar dan menerima sebagai pelajar IKTBN Dusun Tour. So anda adalah player ataupun peserta dalam TVET, Technical Vocational Education and Training. Jadi lepas ni kalau orang tanya TVET itu apa, anda dah boleh terangkan pada orang lain, kongsikan pada orang lain. Jadi anda adalah merangkumi kesemua tu tadi. TVET itu ialah anda. Baik, di bawah Kementerian Belia dan Sukan LKBS ada beberapa bidang utama. Kalau saya nak sebut beberapa bidang pun sebenarnya 13 bidang utama di bawah Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan. Apa dia? So dalam tu ada bidang otomotif, bidang mekanikal, bidang elektrikal, bidang marine, elektronik, bidang hospitality, tekstil, personal, fotografi, teknologi maklumat, dan tak lupa di bawah Kementerian Sumber Manusia dan di bawah Kementerian Belia dan Sukan kita juga ada bidang sukan, dan juga yang cukup lumayan iaitu dalam bidang minyak dan gas. Jadi 13 bidang utama yang ditawarkan di bawah ILKBS, Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan di bawah KBS. Ini 13 bidang utama. Cuma apa yang ditawarkan di Dusun Tua sendiri, Dusun Tua tak mampu nak menawarkan ke 13 khusus ni tadi. Jadi ini yang kita tawarkan di Dusun Tua. IKTBN Dusun Tua kita fokus kepada 3 bidang utama, iaitu bidang elektrikal, bidang otomotif dan bidang mekanikal. Jadi kita ada 3 bidang utama di IKTBN Dusun Tua. Okey, jadi setakat ni boleh faham sampai ni? Boleh. Okey, Amirul, okey, instantly, okey, good. Boleh jelas Jadi kalau ada soalan, anda boleh utarakan secara mesej. Nanti ada Cik Am akan semak mesej untuk soalan-soalan. Okey? Okey, kita teruskan. Cik Siti ada ini, Cik Siti. Saya nampak. Okey, Cik Siti, peace y'all. Cik Siti. Hari ni tak mengunyah lagi Cik Siti nampak lagi muka dah kenyang tu. Okey. Okey, terima kasih Cik Siti, kembali ke kelas. Okey. Siapa ni? Hairi nak aku boleh jadi group admin. Oh boy. Kau boleh jadi group admin. Boleh. Kita persilakan nanti ada group. Kena buat group lain pula nanti. Okey. So hari ni Cik Mi sambung lagi. Cerita pasal bidang-bidang utama tadi. So, bidang-bidang utama latihan di ILKBS, terutama di IKTBN Dusun Tua, kita ada electrical, automotif dan mechanical. Okey. So dalam 3 ni, di mana anda? Itu soalannya, di mana anda setelah anda bersetuju menerima tawaran? Sebab saya percaya dalam surat tawaran anda tertulis sijil lanjutan teknologi automotif. Kan? Lepas tu kat belakang tu ada bla 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 bla. Okey, jadi anda di mana? Okey, so kita tengok. Okey, jadi sebelum tu ini adalah gambaran kepada mereka yang belum pernah sampai ke IKTBN Dusun Tua. Cik Am, boleh nampak Cik Am? Boleh nampak? Visual kita nampak? Okey, very good. Jadi kepada yang belum pernah sampai, jadi yang ini yang visual yang dirakamkan oleh sahabat saya menggunakan drone. Ini ialah gambaran dari atas IKTBN Dusun Tua. Tak banyak berubah untuk sejak gambar ini diambil. Okey, jadi ada perkara-perkara yang perlu tahu. Ini untuk pelajar baru. Kalau yang lama saya tak kisah kan. Saya rasa Rejab ada online rasa Rejab ni. Tak nampak lagi Rejab. Tapi tak apa, Cik Siti pun pernah sampai sini kot rasanya tak? Oh, tak pernah sampai lagi. Okay, mungkin dia lalu kat depan ni. Siapa yang biasa pergi Sungai Congkak, dia akan lalu depan IKTBN Dusun Tua. Okey, yang mula-mula tu pintu masuk utama. Yang saya dah letak dekat presentation tu. Pintu masuk utama. Yang ini anda boleh nampak dari jalan besar jika anda nak pergi ke sungai. Ini adalah yang penting untuk diketahui oleh pelajar. Jadi lepas ni kalau anda masuk sini, anda kena tahu lokasi-lokasi di mana yang perlu anda tuju untuk urusan anda. Okey. Seterusnya ini ialah bangunan, ini blok utama.
Ya, blok utama yang mengandungi pengurusan, pentadbiran, hal ehwal pelajar, klinik, cawangan, cawangan pengurusan dan kawalan kualiti, dan ada cawangan latihan khas. Ini ada bangunan nampak 2 tingkat. Kalau anda masuk lepas guard room tu sebelah kiri, jadi anda akan nampak ya, yang ini ialah blok utama, blok untuk masuk. Okey, Alan boleh nampak tak? Okey, saya punya presentation tadi ya. Okey, resume. Okey, resume. And kita tengok jap. Okey. So ada tak? Nampak? Boleh nampak? Okey, kalau dekat saya ni dah sampai dekat. Okey, boleh nampak. Okey, sekarang kita dah sampai mana tadi? Kita sampai ke blok pentadbiran. Okey, blok pentadbiran. Seterusnya kita tengok blok jabatan. JT tu adalah Jabatan Teknologi ya. JT. Jabatan Teknologi Elektrik. Okey, kemudian kita ada Jabatan Teknologi Mekanikal dan Jabatan Teknologi Otomotif. So yang ini blok-blok ni, yang ini dia akan merangkumi kursus-kursus anda dekat situ. Di mana kursus anda akan dijalankan, inilah kawasan-kawasan dia. So kawasan teknologi elektrik, teknologi mekanikal dan teknologi otomotif. Seterusnya, ini ialah Dewan Besar. Dewan Besar ni antara dewan yang tertua di dalam kawasan ni, yang dirasmikan oleh almarhum Sultan Selangor pada tahun 70-an dulu. Kemudian auditorium. Auditorium yang ini bangunan baru untuk kita nak buat aktiviti ceramah, LDK dan sebagainya. Yang ini kepada yang Muslim, yang ini anda kena kenal di KTB Dusun Tua ni istimewa sebab kita ada masjid yang dekat dalam. So kita punya solat Jumaat apa semua kita boleh buat dekat dalam. Kemudian yang ini asrama lelaki, tu nampak tu ada penunjuk dia gitu. So asrama lelaki. Okey, asrama lelaki dia ada 2 kawasan. Kemudian sebelah kawasan asrama lelaki tu adalah dewan makan. Jadi dewan makan ni semua orang akan pergi makan dekat situ. Jadi penginapan yang kita sediakan, makan minum pun yang kita sediakan, so tempat pun kita dah sediakan. Kemudian yang ini ialah tempat berhimpun anda setiap pagi, rutin sebagai seorang pelajar IKTBN Dusun Tua. So ini ialah padang kawat anda, so anda akan berhimpun di situ, semak kekuatan kumpulan anda dan baru masuk ke kelas yang ditetapkan. Okey, di hadapan tu ialah blok untuk Jabatan Pengajian Umum. Untuk makluman anda, hari ini saya bersiaran di bangunan Jabatan Pengajian Umum. So di sinilah saya sedang bersiaran sekarang. Kemudian kita untung sebab Dusun Tua kita ada 2 padang. Yang ini mini stadium, kita punya padang B ke atas. Kemudian dekat sebelah tu kita ada asrama wanita dan padang bawah tu padang A Cik Ang. Yang kat bawah tu kan. Ada ralat sikit tu. Tu padang A kat bawah tu. Dekat pintu masuk pertama tu iaitu padang A. Baik, ini adalah kawasan-kawasan yang penting yang anda perlu tahu sebagai pelajar. Jadi kalau kita nak berurusan dengan terutama untuk urusan cuti, anda akan datang ke blok Jabatan Pengajian Umum. Sebab di sinilah tempat atau letaknya pejabat unit disiplin pelajar. Ya. Baik. Dan tak lupa untuk kalau kita nak bergerak ke mana-mana dan beramai-ramai, kalau kita nak guna kenderaan KTBN Dusun Tua, so di sini ialah depo pengangkutan. Jadi dekat sini kita simpan kita punya bas, kita punya lori untuk pergerakan pelajar-pelajar dan juga kenderaan-kenderaan lain lah. Baik, itulah gambaran lokasi. Okey, seterusnya kita nak cerita tengok latar belakang IKTBN Dusun Tua ni. Okey, ini cerita dia. Rasa anda nampak ke dah? Okay, saya nak cerita sikit secara umumnya. IKTBN Dusun Tua. IKTBN Dusun Tua terletak kira-kira di 25 km di sebelah tenggara Kuala Lumpur. Tak jauh dari Kuala Lumpur. Kalau di motor tak boleh sampai. Okay, dalam keluasan lebih kurang 81 ekar. Okay. Pada awalnya pada tahun 1941 sampai 1944, yang ini masa zaman pendudukan Jepun duduk sini ya.
Sebelum jemput tu, dengan ni dulu antara yang digunakan juga oleh pihak Istana Selangor, Istana Sultan Selangor gunakan tempat ni. Jadi bila jemput masuk, dia ambil alih tempat ni. Selepas jemput keluar, dia ambil alih oleh British. So lepas masa British ambil alih, dia buat pusat latihan tentera British lah. Selepas beberapa tahun, British keluar, dia serahkan kepada askar Melayu. Jadi tangan ke tangan. Dari askar Jepun pergi ke askar British, British pergi ke askar Melayu. Dan kemudian selepas selesai yang askar Melayu, diperturunkan pula. Diturunkan pula kepada polis hutan, pasukan polis hutan. Kalau dulu PPH, tapi sekarang dia dah tukar nama. Kalau dulu pasukan polis hutan, sekarang dipanggil pasukan gerakan AM. Yang ini kalau siapa yang lalu kat highway Ceras Grand Saga tu boleh nampak lah dekat tepi jalan tu, yang ada satu maktab, ada satu lagi yang bangunan bertingkat tu. Okey. Jadi sekarang dipanggil pasukan gerakan AM. Dan selepas dia di tangan pihak polis, kemudian diserahkan pula kepada Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dulu Kementerian Belia dan Sukan ni dia ada kebudayaan. Jadi kebudayaan, belia dan sukan diserahkan kepada Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan untuk latihan anak-anak muda. Jadi dibuka secara rasminya pada 22 Jun 1966. Masa tu dia tak panggil AKBN lagi, dia tak panggil AKTBN. Masa tu dia panggil Angkatan Belia Pelopor Negara. Ini anda perlu tahu. Jadi kalau anda jumpa dengan orang-orang lama, dia kata dia pernah belajar kat dusun tua, dia takkan sebut IKBN. Kalau anda jumpa yang umur 60-an, 50-an, dia akan sebut Belia Pelopor Negara ataupun Pusat Latihan Belia Dusun Tua. Itu memang orang-orang lama. Baik. Seterusnya misi. Misi IKTPN atau IKBS ialah menghasilkan belia yang berkemahiran dalam bidang teknikal, berwawasan dan berakhlak mulia untuk keperluan tenaga kerja yang berketerampilan selaras dengan pembangunan negara. Ini misi kita. Jadi kalau anda jadi pelajar, so anda kena faham apa yang kita cuba nak capai, misi kita. Seterusnya, vision kita ialah menjadi sebuah institut kemahiran yang terunggul menepati keperluan pembangunan negara. Jadi kita ada tujuan kita, bagaimana sumbangan kita untuk negara ini, pembangunan negara. Objektif dia, objektif dia. Objektif perubahan ini ialah menyediakan latihan kemahiran dalam bidang mekanikal, otomotif dan elektrik. Seterusnya, menyediakan latihan pembangunan insan ke arah melahirkan peribadi yang mulia sesuai dengan aspirasi negara. Yang ketiga, memberi latihan keusahawanan bagi melahirkan usahawan yang berinovatif, berdaya saing di kalangan belia. Ini bukan sekadar tapi juga anda ada daya saing untuk keusahawanan. Kemudian yang keempat, menyediakan latihan jangka pendek dan customize kepada pekerja industri dan masyarakat setempat. Jadi kepada pelajar-pelajar yang telah mendaftar di IKTPN Dusun Tua, jangan terkejut kalau tiba-tiba hujung minggu ada orang luar yang anda tak bisa nampak tapi datang belajar di IKTPN Dusun Tua. Sebab kita juga ada program-program yang kita buat secara sepenuh masa tetapi bukan di dalam kampus. Ada juga yang tu kita panggil latihan jangka pendek dan juga customize. Yang ini kalau tengok macam sekarang yang sedang rancak berjalan, khusus judgement, judgement A1, A4, ini yang sedang berjalan. Kemudian yang seterusnya, yang kelima ialah menghasilkan sumber tenaga kerja mengikut keperluan pasaran negara. Jadi kami cuba ataupun memang kami buat latihan ini yang memang diperlukan oleh negara. Ini bukan buat sekali lah, bukan buat workshop sendiri. Jadi anda adalah produk untuk kegunaan ataupun untuk mengisi keperluan guna tenaga negara. Seterusnya, jadi tak kenal maka tak cinta. Okey. Ni apa ni? Irsyad Electrical Fasa 3. Woi, time-time ni pandai ada pula yang nak apa ni? Nak hantar-hantar ni. Okey, ni Fingo viral.
Okey, ambil nombor aku. Oh, pandai kau dia time ni lah dia chatting itu Cik Am kan. Nampak tu Cik Am. Okey, so saya teruskan untuk yang taklimat ni, organisasi ataupun perjawatan di IKTB Dusun Tua. So lepas ni kalau terjumpa jangan kata tak kenal, tengok baik-baik. Kalau bersih dengan ni tahu siapa dia dekat sini. Okey. Aziz Aiman, ini dengan kamu ni. Okey. Baik, ini carta organisasi dia. Okey, ketua di IKTB Dusun Tua, ini dia gelar pengarah. Pengarah Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Dusun Tua, iaitu ini dia Puan Dalila. Tengok betul-betul nama dia, Dalila binti Syaringat. Seorang wanita. So seorang wanita yang kali pertama dalam sejarah 50 tahun IKTB Dusun Tua diterajui oleh seorang wanita. So ini girl power. Okay, so, ini Puan Dalila sebagai pengarah. Itu gambar dia, tengok betul-betul. So kalau selisih jangan panggil dia akak pula ni. So ini Puan Dalila. Kemudian dia dibantu oleh timbalan dia. Dia ada 2 orang timbalan. Timbalan pengarah pengurusan latihan. Yang ini diketahui oleh yang berbahagia ini Dr. Sariah binti Adam. Jadi kalau nampak tu, ini memang masa dia tengah graduasi tu. Ni apa, finger viral. Gelak dengan finger. Okay. Kemudian kita juga baru menerima seorang timbalan pengarah yang baru, timbalan pengarah bahagian hal ehwal pelajar. So yang ini yang akan menguruskan anda banyak sepanjang anda berada di IKTB Dusun Tua. Kalau 2 tahun lah, anda akan dikendalikan oleh timbalan pengarah bahagian hal ehwal pelajar yang baru ini, iaitu Encik Syahrizul Harizam bin Abdul Samad. Orang muda, tenaga muda, abang Sado, handsome orang dia. Jadi lepas ni jangan dia lalu kat sebelah kau pun abang kat dia. So ini ialah Encik Syahrizul Harizam. Kemudian juga Puan Dalila ini dibantu oleh seorang lagi ketua bahagian pentadbiran dan kewangan. Ini saya tak sempat ke gambar dia sebab dia pun sedang bercuti agak lama, baru menerima cahaya mata. Jadi ini Puan Noraini, Puan Noraini Hamdan. Ini yang jaga untuk pentadbiran kewangan. Seterusnya cawangan yang diletakkan khas di bawah pengarah. Ini cawangan hubungan industri. Cawangan hubungan industri ini Cik Mia dan Cik Am lah. Kami berada di cawangan hubungan industri. Jadi ketua cawangan hubungan industri, jadi setakat ni Encik Muhammad Faisal bin Hashim, pun orang muda juga. Tengok muka pun macam ala-ala Donnie Yen gitu kan. Kemudian pengarah juga dibantu untuk kerja-kerja penyelenggaraan di bawah cawangan penyelenggaraan. Yang ini diketahui oleh Encik Sudin bin Kadir. So ini tadi saya cuba ambil gambar Cik Sudin tadi, tapi tak sempat sebab dia lari-lari ke sana kemari. Banyak benda yang nak dibaiki dalam Dusun Tua ni. Jadi nanti insyaAllah lain masa saya akan kongsikan lagi maklumat-maklumat yang updated, yang terkini, yang dikemas kini untuk anda semua. Okey. Untuk pengurusan latihan, tadi saya sebut tadi Dr. Sariah. Dr. Sariah, dia ada anak-anak buah dia. Jadi anak-anak buah dia lah ada di mana tempat anda belajar. So ketua-ketua ni di bawah dia. Jadi bahagian pengurusan latihan, dia timbalan pengarah pengurusan latihan ataupun orang panggil TPPL. Di bawah dia yang ini Jabatan Teknologi Elektrik. Ingat tadi yang gambar yang saya tulis tadi, ada JT Elektrik, JT Mechanical, JT Automotif. Jadi saya nak cerita untuk Jabatan Teknologi Elektrik. Untuk Jabatan Teknologi Elektrik, kat bawah dia ada bahagian-bahagian, kita panggil bahagian lah. Bawah bahagian elektrik. Okay. Dekat sini lah anda punya jurusan, jurusan anda. Kalau tanya kau budak mana, pendawaian elektrik, ataupun wireman. Biasa budak-budak dia suka sebut bahasa orang putih, pendawaian elektrik. Apa benda cik? Wireman. Oh tak. Rasa nak standard dari orang ni. Tapi itulah, okay, janji boleh faham. Jabatan Teknologi Elektrik, di bawah dia ada pendawaian elektrik. Kemudian bawah pendawaian elektrik dia ada single phase ataupun satu fasa, PW 2, phase wiring 2. Okey, kemudian juga di bawah pendawaian elektrik dia ada juga dia panggil
3 fasa ataupun kompeten PW 4, waste wiring 4. Mana saya tahu mana anda di PW4 atau di PW2. Cuma untuk yang intake kali ini sesi Julai kita tak buka PW2. Kita hanya ambil PW4 yang akan belajar 2 tahun. Kalau dulu PW2 2 tahun. Sekarang PW4 terus, tak payah PW2, tak perlu. Terus ke PW4 2 tahun. Baik. Seterusnya di bawah Jabatan Teknologi Elektrik juga kita ada penjaga jentera elektrik. Ini kalau bahasa Melayu dia. Kalau bahasa orang putih dia disebut chargeman. Kan ada chargeman kan dekat luar ni ada chargeman. Okey. So chargeman ini kita ada kompeten ya. So yang ini kalau dekat dusun tua kita ada kompeten A1. Ini kompeten A1 chargeman. Kemudian kita ada kompeten A4. Ni dua kita ada. Yang ni untuk penuh masa. A1 dengan A4. Ni apa ni? Maaf bahasa Inggeris saya out. Okeylah, janji awak faham bahasa Melayu. Yang penting faham bahasa Melayu. Okey. Tak apa, bahasa Inggeris kita boleh belajar lagi kat sini. Don't worry. Baik Aziz Aiman. Okey, seterusnya di bawah elektrik juga, Jabatan Teknologi Elektrik kita ada penyejuk bekuan dan penyamanan udara. Okey, yang ini kita ada air condition. Air condition. Okey, untuk domestik dan juga komersial. So yang mana besar, yang mana kecil. Ini di bawah air condition. Seterusnya, yang ini jabatan yang cukup glamour kalau kat luar. Jabatan Teknologi Automotif. Biasa kalau yang mana yang dah masuk pun tak tahu lagi yang dia ada kat mana. Jadi kita ambil ruang ni untuk kita kongsi, untuk kita kemaskini pengetahuan kita. Untuk automotif sebenarnya sangat luas. Untuk automotif sangat luas. Yang mana kalau dekat dusun tu saja untuk bidang automotif ni kita pecahkan kepada 4 bidang ataupun 4 jurusan untuk automotif. Okey, yang mana? Okey. Inilah yang mula-mula penyelenggaraan jentera berat. Jentera berat memang bunyi dia memang berat. Dan apa yang dia belajar nanti saya akan terangkan dalam slide-slide yang akan datang ni. Tapi anda perlu tahu bahawa di bawah Jabatan Teknologi Automotif kita ada penyelenggaraan jentera berat, kita ada penyelenggaraan kereta, penyelenggaraan kenderaan perdagangan dan semburan cat. Yang ini cukup market sekarang. Apa yang dia belajar nanti saya akan terangkan nanti dalam slide-slide yang lain. Cuma ini asas dia untuk anda tahu di mana kebenaran anda dan apa yang kita ada di dusun tua. Baik, seterusnya jabatan, yang ini yang baru, ini untuk program diploma kemahiran. Okey, so di bawah automotif peringkat tahap 1, 2 dan 3 anda akan berada di yang berbeza. Tetapi apabila anda masuk ke tahap 4 ataupun diploma, jadi dari tiga-tiga ni boleh pergi ke program diploma. Ada cara dia. Jadi buat dengan sungguh-sungguh dan dapatkan kelayakan yang secukupnya untuk menyambung ke tahap 4 nanti. Seterusnya Jabatan Teknologi Mekanikal. Teknologi Mekanikal. Ini sedap mekanikal. Apa dia dalam teknologi mekanikal? Yang pertama kita ada pemesinan. Kita ada, nanti saya akan kongsikan. So ini saya nak beritahu dulu. Okey. Kita ada pemesinan, kita ada penyelenggaraan industri. Ini nama baru dia. Kalau nama lama dulu mekanik industri. Sekarang dah tukar nama jadi penyelenggaraan industri. Seterusnya kimpalan. Dia ada kimpalan ataupun orang putih dia panggil welding. Kemudian reka bentuk produk industri ataupun industrial product design. Ini antara yang terbaru yang berada di kita laksanakan di IKTB Dusun Tua. Baik. Yang ini ada juga jabatan lain yang diwujudkan untuk membantu yang khusus-khusus lain untuk melengkapkan latihan dalam bidang lain. Jadi antaranya adalah Jabatan Pengajian Umum. Ini ada cikgu-cikgu yang akan membantu anda untuk subjek bahasa Inggeris, subjek IT, subjek sains contohnya, matematik. Kita ada guru-guru yang akan mengajar dan membantu anda. Seterusnya cawalan penyelarasan dan kawalan kualiti ataupun bahasa ni kalau short form dia CPKK, cawalan penyelarasan dan kawalan kualiti. Yang ini dia akan menjaga untuk pentaulihan dan juga persijilan anda. Jadi kalau anda belajar sampai tamat, so, sijil
kompeten ataupun segi-segi kemahiran anda, so di bawah cawangan penyelarasan dan kawalan kualiti. Tapi kalau sijil tamat latihan ataupun surat tamat latihan, perakuan tamat latihan, anda kena datang ke bahagian ahli awal pelajar. Okey. Ini dia buat ada unit penyelarasan dan latihan kurikulum. Kemudian unit peperiksaan yang saya sebut tadi, mana ketat-ketat peperiksaan semua dia akan uruskan untuk anda punya ujian. Okey, kemudian yang baru ni kita ada cawangan latihan khas, yang ini yang saya katakan awal tadi, ada orang luar yang akan datang, belia-belia yang dekat luar sana yang sedang bekerja dan dalam proses untuk menaik taraf ataupun meningkatkan tahap persijilan mereka. So ini di bawah cawangan latihan khas. Contoh dia macam yang baru ni kita buat dengan prasarana menaik taraf mekanik bas di prasarana. Jadi dia datang sini, dia akan belajar secara on off walaupun secara sepenuh masa, tetapi di industri dia latihan dan dia datang ke sini ke Dusun Tok untuk menjalani latihan. Okey. Ini unit latihan khas dan khusus jangka pendek. Itu antara dua tugas saya tadi lah. Dan kita juga ada cawangan baru, cawangan penyelidikan dan pembangunan. Yang ini untuk yang baru ni, cawangan penyelidikan dan pembangunan ni, jadi ada R&D punya projek yang diuruskan oleh pegawai berkenaan. Jadi antaranya macam aktiviti robot, pembangunan dan sebagainya. So ada cawangan yang akan mengendalikan. Okey, Cik Am, kita ada masa sampai jam sekarang 5.10. So kita akan bersiaran sampai jam 5.30. Okey, kita akan ada masa 5 minit. So kita ada 20 minit lagi, Cik Am. Boleh, Cik Am? Okey, kita akan ada masa sampai 5.30. So kepada anda yang masih berada di talian, so tahniah saya ucapkan. Okey, kita ada setakat ni saya nampak ada 50. Oi, ramai ada 50 yang berada di talian sekarang. Tahniah kepada yang masih setia. Cik Am boleh monitor tengok apa ini. Okey, ada soalan-soalan. Ada soalan-soalan ni. Kita tengok soalan-soalan Cik Am tak? Okey, boleh Cik Am? Okey, nampaknya dekat saya ada beberapa soalan dah keluar ni. Kita tengok. Okey, semua kena bagi nombor telefon ke? Time ni pula kau nak tukar-tukar nombor telefon kat dalam ni Pandai kau Okey, saya ada nampak tadi ada yang bertanya soalan tadi tu tentang pemesinan. Okey, pemesinan penyelenggaraan industri. Sorry tuan, ni Aziz Aiman kata apa? Sorry tuan, dengar cerita tuan Dusun Tua banyak durian. Durian banyak Aziz, tapi orang punya lah, bukan saya punya. Jadi tengok je, jangan kacau orang punya. Okey. Siapa lagi? Kita tengok soalan-soalan lagi. Semua ni apa nak buat grup sekali, lelaki ke perempuan satu grup je? Ini apa pula buat grup ni? Sabar nanti dulu. Syamirul Zikri. Siapa ni? Syamirul Zikri. Penyelenggaraan industri itu macam mana? Okey. Terima kasih soalan ni. Bagus soalan ni. Syamirul Zikri. Macam mana yang penyelenggaraan industri ataupun orang sini panggil PI MI nanti saya akan terangkan. Ada slide khas untuk yang nak menerangkan cerita ni nanti. So jangan mana-mana, sabar, saya akan terangkan nanti. Okey. Siti tanya nanti boleh hantar video kelas ni sebelum tak boleh. Okey, yang ni Cik Siti tanya. Cik Siti ni bukan yang rajin mengunyah tu ke? Okey. Nanti boleh hantar video kelas ni semula tak? Nanti Cik Am akan uruskan Cik Am. Cik Am akan uruskan. Okey. Boleh dah. Okey. Yang lain, Cik ni apa Harry dia tanya. Harry tanya apa dia? Cik, ada gym tak kat Dusun Tua? Gymnasium kalau yang indoor ada, yang outdoor pun ada. Nanti saya akan share gambar nanti. Fasiliti sukan. Tapi kalau yang gym tu saya tak ada gambar lagi tu. Kalau yang padang track balapan pun ada. Okey. Yang ini Muhammad Lutfi dia tanya apa dia, pendawaian elektrik PW4 macam mana tuan? Bagus, soalan yang bagus. Awak ni semua banyak yang advance jadi tak apa, saya akan terangkan nanti, saya ada slide menerangkan sedikit lagi tentang kursus-kursus yang kita tawarkan. Jadi sabar menanti dan dengar. Okey. Kemudian jadual online nanti, yang ini saya kena tanya dengan penyelaras nantilah. Untuk Jamil. Terima kasih Amirul sebab minta maaf sebab hari ini sebenarnya kali korang kita
bukan kita bermula persiaran awal, tetapi tadi kita ada kunjungan dari Yayasan Raja Muda Selangor, projek dari Yayasan Raja Muda Selangor untuk aktiviti Dusun Tua. Jadi insyaAllah cuma minta maaf sebenarnya agak lewat sikit lah kita punya kelas hari ni. Anyway, keep posted di kita punya channel Telegram. Okay, terima kasih. Kemudian apa? Topik pemesanan tuan. Fingo viral. Okay, terima kasih. Topik pemesanan. InsyaAllah. Kalau ikutkan dalam jadual, anda akan berkumpul bersama-sama dengan khusus anda. Saya tak pasti kalau Fingo viral ni dia ambil khusus apa. Okay, ini boleh share dekat ruangan komen. Okay. Semburan chat, yes, Macainesh. Macainesh, terima kasih. Semburan chat. Ini pun nanti saya akan sharekan sikit lagi kat dalam ni. Okay, kemudian SR Channel. Cik, chargeman 2 tahun. Ada subjek umum juga ke? Ini saya kena semak balik sebab last time tak ada. Chargeman 2 tahun. Chargeman 2 tahun. Yang ini A1. A1 kalau ikutkan yang A1, yang ni dia memang dah kena ada yang sebelum ni. Okay, kena menyambung tahap. Okay, jam dekat luar rasa macam hujan jam lah. Dusun Tua yang subur. Okay, reka bentuk produk industri ini merangkumi apa je? Yang ini betul, yang ini macam-macam dia buat. Kita ada nanti slot yang mana untuk teknikal jurusan-jurusan. Okey, untuk makluman yang berada di talian hari ini. Okey. Jika anda nak tahu yang lebih spesifik tentang khusus anda, insya-Allah kita akan ada yang sesi-sesi bersama dengan khusus anda. Hari ini saya akan terangkan secara umum tentang apa yang kita ada di Dusun Tua supaya kita boleh kenal mengenal dan siapa lagi yang berada bersama dengan kita di Dusun Tua. Tapi bagus, saya suka soalan-soalan ni. Okey, Fingo viral ambil mechanical pemesanan, very good. So yang ini precision ataupun kejituan Fingo viral. Okey, pemesanan. Nanti anda akan jumpa dengan anda punya group nanti, insyaAllah. Okey, stay on course. Okey, Macam Nash. Okey, terima kasih ni Nash. Okey, Shalimi. Okey, hai. Okey, Daniel. Okey, baik je. Okey. Macam Nash, nak tanya boleh masak tak? Awak nak masak apa ni Nash? Jangan risau, sini makanan semua cukup Nash. Kita ada kafe lagi, awak boleh pergi kafe nak makan. So kalau nak masak-masak ni bahaya. Okey. Tempat sana keras ke? Memang keras lah, batu ada, kayu ada, lantai pun batu pun ni. Jangan kontak kepala dekat lantai ni, pecah kepala. Okey. Tamil Nelaban. Okey, pandai lah itu. Okey. Okey, jadi yang ni yang saya boleh baca dulu. SR Channel, XIKTBN Bukit Mentajam. Okey, yang awak datang sini untuk sambung tahap. Okay, very good. Ini hati kau memang keras, Roy. Itulah dia. Okey, so saya sambung sikit lagi untuk kita punya slide presentation hari ini. Tadi saya dah cerita tentang bahagian pengurusan latihan. Yang ini di bawah Dr. Sariah Adam. Jadi saya harap anda semua masih bersama dengan saya di talian. Okey, untuk kita teruskan. Okey. Kita tengok siapa lagi. Okey, yang masih ada ni. Kita teruskan. Yang seterusnya, bahagian hal ehwal pelajar. Untuk bahagian hal ehwal pelajar, saya ini kita ada 2 cawangan di bawah hal ehwal pelajar. Kita ada cawangan pengurusan pelajar dan kita ada cawangan organisasi. Kalau dulu lah, sekarang ni cawangan organisasi dah diletakkan di bawah pengarah secara terus. Jadi apa yang saya nak kongsikan hari ini, cawangan pengurusan pelajar. Di bawah cawangan pengurusan pelajar yang ini dikendalikan oleh Puan Zalika Nur Zalika binti Kamar. Yang ini biasa kalau anda akan jumpa dalam surat-surat yang ditandatangani untuk anda. Puan Zalika dibantu oleh unit-unit ini, cawangan pengurusan pelajar. Dia ada unit pengambilan dan rekod pelajar. Anda dah jumpa Puan Saidatul baru ni. Kemudian anda dah jumpa juga Puan Cik Nur Akmal. Kemudian kita dah jumpa siapa lagi yang kita ada, Puan Faizah. Puan Faizah dia tak ke udara ni, Cik Amal tu tak? Puan Faizah kan, dia tak ke udara kan, tapi dia bersama dengan kita jugalah di studio.
Semua yang anda dah nampak di kaca monitor anda, Puan Saidatul dan Cik Nur Akmal yang menerangkan tentang dokumentasi dan juga insurans dan sebagainya. Kemudian kita ada unit binisan, yang ini yang untuk disiplin unit binisan untuk latihan-latihan kita panggil kerohanian. Kita ada ustaz dan ustazah yang mengendalikan unit binisan. InsyaAllah. Jadi yang akan datang juga, yang pada non-Muslim juga kita akan cuba dapatkan penceramah untuk anda. Seterusnya unit disiplin. Unit disiplin yang ini pun kita kena ada jugalah. Mana penguasa untuk menjaga anda. Dia juga membantu anda menguruskan bab cuti anda, bab pergerakan anda. So penting. Unit disiplin. Dan yang tak kurang penting, yang ini kalau tak ada dia, saya pun susah juga. Ini unit pengurusan asrama. Unit pengurusan asrama ni memastikan bahawa anda ada penginapan yang mencukupi dan sesuai untuk diduduki dan juga yang sesuai untuk didiami. Jadi yang ini. Jadi kalau ada apa masalah berkenaan dengan penempatan anda di asrama, so kita ada unit pengurusan asrama yang akan mengendalikan urusan anda. Yang ini semua unit-unit di bawah had awal pelajar, yang bawah cawangan pengurusan pelajar. Okey, setakat ni saya nak tengok. Ya? Asrama ada warden. Okey, kat asrama ada warden tak? Okey, asrama ni perlu ada warden. Cuma setakat ni saya belum jadi warden anda lah. Tetapi insyaAllah setiap blok ada wardennya. Jadi kalau ada apa masalah, ada apa-apa emergency ataupun kecemasan, anda boleh jumpa dengan warden masing-masing. Cik Siti dah jadi, ada mesin basuh dia. Siapa tanya ni? Cik Siti, mesin basuh. Allahu Akbar, mesin basuh. Setakat ni mesin basuh, saya basuhkan tangan dekat asrama ni. Okey. Bilik mandinya lawa ke? Allahu Akbar, nak tanya lawa tak lawa ke bilik mandi. Allah, yang ini kalau bilik mandi ni biasa lah. Saya ni asrama lah kena sama-sama jagalah yang tu. Okey, asrama tu duduk dom ke? Ya betul. Pasti asrama tu dom lah. Hostel, dom, dormitory. Okey. Terus je ada. Nampaknya guru pun betul-betul tentu. Dia kata buat duduk asrama lah. Yo, kakak hotel. Okey, faham. Faham tu Zik. Terima kasih Zik. Okey. Dengan kita tak nak sembuh pun tak. Siapa pula yang kita kat kau ni, Fitri. Mana ada orang kena kotak dia tak salah sembuh. Kita potong rambut pendek bila masuk tournament. Kena faham masuk tu daftar kena rambut pendek dan juga sentiasa berambut pendek macam saya. Kalau nampak video ni kan, jadi video dekat Farmasi Syai tu, itu ialah saya. Jadi berambut pendek dan kemas. Okey. So yang saya itu, yang ni kita orang tu Fitri Akmal. Okey. Macam Nes, terima kasih, faham. Dah kalau hari-hari tak pergi solat subuh, kiranya tak ada kepala lah kan. Bukan tak ada kepala, memang dah tak ada jiwa ke ni kalau tak pergi solat subuh pun. Ini kalau hari-hari tak pergi solat, maknanya kiranya dah tak ada nyawa tu eloknya. Okay, kalau anda seorang Muslim. Okey, terima kasih Haris Haikal. Okey, saya teruskan. Okey, sekejap. Tengok. Kering, tak apa. Kalau macam Siti dia senang, dia boleh munyah-munyah. Dia tengok sambil boleh munyah. Itu yang saya geram lagi. Okey, jadi tak apa. Sambil-sambil, okey, kita boleh sambung teruskan lagi untuk cawangan hubungan industri. So, untuk cawangan hubungan industri, Cik Am, boleh dengar saya Cik Am? Boleh clear Tanya Ali pada Aizri tadi, dia sambil bekerja, sambil menengok, sambil menyaksikan kelas. Dia sedang bekerja. Oi, sambil bekerja? Ya. Ya, kelas. Alhamdulillah. Tahniah. Anda seorang yang gigih. Sementara menunggu kelas bermula, anda juga masih boleh meneruskan kerja anda. Okey, sambil-sambil ni sebelum kita masuk ke kelas fizikal. Okey. Okey, lain siapa lagi? Siapa ni? Priyan. Priyan kata kena botak ke? Alah, kalau orang muda pun nak edan, kalau botak pun rambut tumbuh balik, babe. Jangan risau. Rambut anda akan tumbuh lagi. Yang penting jangan potong kepala. Potong rambut tak apa, potong kepala memang tak tumbuh balik dah. Okey, betul Aziz Aiman kata. Pendek ya. Okey, terima kasih Aziz Aiman. Okey. So saya teruskan lagi.
Okay, untuk cawangan hubungan industri, kita ada unit latihan industri, kita ada unit promosi, iaitu di bawah yang saya punya unit bersama dengan Cik Am, unit promosi. Kemudian ada unit kerjaya, yang ini ada sahabat saya, ada Cik Rajis, ada Cik Imran, pada pelajar-pelajar lama yang pernah duduk di Akademi Dusun Tua. So, anda biasa kenal dengan Cik Imran ataupun Bro Imran, so dia akan handle untuk yang di bawah unit kerjaya dan unit latihan industri. Okey. Terusnya, untuk yang seterusnya, yang ini pun penting juga walaupun anda jarang berurusan dengan mereka, tetapi mereka sangat penting dalam operasi IKTBN Dusun Tua. Okey, di bawah Ketua Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, ini di bawah Puan Noraini. Dan apa yang dia ada kat bawah tu, jadi cawangan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia, ini yang untuk menguruskan kami ini, mana yang pengajar-pengajar kaki tangan, itu dia akan uruskan. Cawangan, kewangan dan akaun. Ini penting, cawangan, kewangan dan akaun bukan saja untuk operasi ini, malah juga untuk urusan pembayaran allowance anda. Allowance anda, yang mana ada yang dah diterang main, ada siapa yang dapat 100, 200 dan 300. So, kami uruskan, mereka akan proses untuk bayaran allowance anda. Seterusnya, cawangan perubatan. Yang ini antara yang kalau saya ni macam rare jugalah. Dalam Malaysia ni tak banyak IKTBN yang ada cawangan perubatan, tapi Dusun Tua antara yang tertua yang memiliki perkhidmatan cawangan perubatan di dalam IKTBN. Jadi kalau setakat sakit demam, selesema dan sebagainya, insyaAllah kita ada penolong pegawai perubatan yang bertugas akan membantu anda, dan juga kita ada pegawai farmasi untuk bekalan ubat-ubatan anda. Dan seterusnya, cawangan penyelenggaraan dan ICT. Yang ini sebenarnya ditarik, diletak di bawah pengarah. Saya ini Cik Sudin dan juga Puan Joga, dan juga membantu untuk yang set up untuk tempat ni, supaya kita bersiaran di studio IKTBN Dusun Tua. Baik, kita teruskan slide kita pada facility. Yang ini. Okay, sebelum saya pergi pada facility, kita tengok soalan-soalan. Apa lagi yang ada ni? Cik Siti pula, Cik Am, betul tak saya kata? Cik Siti dia suka makan Cik Am. Dia munyah dia. Boleh bawa gula-gula getah ya tak? Gula-gula getah ni makan boleh, tapi saya tak berapa galakkan supaya dia kena dia tertinggal kata orang lain terpijak menganiaya. Jadi elak lah. Ini apa pula? Okey bro. Dia pula bro. Ada yang kata dia nak kunyah lagi guys. Okey, bagus, soalannya bagus. Adik Sagan soalan tu, pakaian kat sana kena beli sendiri atau ada baju disediakan sepanjang belajar? Yang ini apabila anda dah menjelaskan bayaran, so di dalam bayaran tersebut juga ada termasuk dengan baju untuk bengkel, baju korporat Cik Aman, kita ada baju korporat, ada baju bengkel, seluar sekarang seluar sendiri Cik Aman sekarang. Seluar kena, kalau dulu kita bagi seluar, tapi sekarang seluar kena beli sendiri. Dan juga ada juga yang dalam tu termasuk juga safety boot. Safety boot, kita ada kasut formal. Jadi ada ditetapkan dalam bayaran yang telah disenaraikan dalam senarai barangan ataupun bayaran ketika pendaftaran. Tetapi anda boleh juga bawa pakaian-pakaian anda yang peribadi. Cuma saya nak ingatkan, jangan bawa pakaian-pakaian yang menyentuh sensitiviti seperti kaum, agama dan sebagainya. Kemudian yang bertentangan dengan norma-norma Malaysia. Sebabnya saya biasa jumpa dan saya biasa rampas. Contohnya ada yang pakai baju yang berlogo yang tidak sepatutnya. Ada yang logo lucah, ada yang logo berkaitan dengan dadah dan sebagainya. Tapi bila saya tanya, dia kata dia tak tahu. Jadi saya nak peringatkan, jika anda nak bawa pakaian peribadi, so pastikan apa yang anda pakai, ketahui apa yang anda pakai. Kemudian seluar, selalu Cik Ahmad seluar yang masalah ni apa, seluar jeans koyak Cik Ahmad. Dia bawa seluar jeans tapi seluar jeans koyak. Yang ini saya nasihatkan, kalau nak pakai jeans boleh, tapi jeans yang smart jeans. Jeans yang kemas, bukan jeans yang lusuh-lusuh yang dah koyak-koyak ni. Yang itu boleh tinggal dekat kampung lah. Jadi kita bawa seluar yang kemas supaya bila kita pakai dia tidak ada menonjolkan imej yang
serabut atau serabai. Okey. Terima kasih atas soalan Adib Sagan. Seterusnya Adib Sagan, bayaran termasuk pakaian dia. Terima kasih. Ini Cik Am tolong saya jawabkan ni. Okey. Amirul Hakimi, duk Akiban memang kena botak kawan. Bila masa pula kau ni. Siapalah ngajar kau ni? Ini semua fitnah ni. Dia bukan botak, dia potong pendek. Kena faham dulu. Okey. Di dalam bengkel seluar slack tuan. Ya, okey, terima kasih. Adik betul soalan mana pakai seluar slack. Kecuali kalau ada macam di bengkel kimpalan ya Cik Ahmad. Bengkel kimpalan bila sampai dekat bengkel dia boleh tukar pakai seluar yang lebih tebal untuk kerja kimpalan. Sebab kimpalan kalau awak pakai seluar slack seminggunya dah macam-macam lubang lah. Jadi ada bahagian-bahagian tertentu yang boleh salin seluar di bengkel. Awak pakai seluar ada bahagian-bahagian tertentu yang boleh seluar di. Okey, ada lagi. Kita tengok soalan-soalan lain. Yasmi Adri Yusof join. Okey, selamat datang Cik Yasmi Adri. Sahabat saya. Terima kasih. So nanti tengok dulu pelajar-pelajar kat dalam ni. Nanti mungkin anda akan ada soalan-soalan untuk berkaitan dengan CPKK, cawangan penyelesaian dan kawalan kualiti. Okey, so yang ini. Kemudian kita teruskan kepada fasiliti slide kita. Slide fasiliti. Okey. Slide facility, so facility di KTP contoh ini asrama pelajar, so gambaran asrama pelajar, so ini asrama lelaki. Okey, asrama lelaki yang ini dia ada 4 tingkat. So anda akan tinggal dekat sana. So ini yang blok A. Ini gambaran ni lah gambaran di blok A. Kita ada blok A, blok B, blok C sekarang. C1 dan C2. Jadi tengok di mana anda akan tinggal nanti. Okey. Tadi kepada yang bertanya tadi ada warden tak ada? Okey, kalau perasan yang dekat dia, dekat arrow saya ni, okey, kat sini ialah rumah warden. Jadi kalau ada apa boleh rujuk pada warden yang bertugas di rumah ni lah. Seterusnya, yang ni pelajar juga suruh jangan miss. Okey, ni dewan makan, so cukup besar, cukup luas untuk menampung semua pelajar di Dusun Dua untuk menikmati jamuan yang disediakan, maknanya makan sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Sekurang-kurangnya saya rasa kalau tak berapa tambah ilmu, tambah berat pun mungkin jugalah kalau datang ke Dusun Tua ni. Sebab makan memang tak miss lah. Okay, sebab yang ini yang kita sediakan, dan juga tidak lupa sebenarnya kita juga ada kafe, cafeteria yang kita sediakan untuk pelajar yang ada modal lebih sikit. Dia nak makan luar, nak makan yang ekstra pun kita sediakan. Dan di sebelah tu pun kita ada kedai koperasi. Baik, seterusnya yang ini. Okey, yang ini ialah masjid kita. So gambar ini diambil dari lokasi cafeteria. So jika anda nampak gambar ni, mana ni sebalik itu ialah cafeteria yang saya sebutkan tadi. Jadi kepada pelajar Muslim, kepada pelajar Muslim, so di sinilah tempat anda akan menunaikan solat fardu anda. Jadi mana solat subuh, maghrib dan isyak wajib ada kat sini. Cuma dalam keadaan PKP sekarang tidak semua yang akan terlibat sebab kita ada penjarakan sosial, so tidak semua yang akan berada serentak di dalam masjid. Okey. Okey, seterusnya fasiliti. Ada soalan-soalan tapi saya tak akan baca lagi. Saya akan ambilkan slot yang fasiliti, nanti saya akan baca soalan di ruangan mesej ni. Kita ambilkan dulu tentang fasiliti. Okey. Seterusnya ini adalah bilik kuliah, gambaran bilik kuliah. Okey. Ni yang korang tanya dekat dalam ruang mesej ni, korang tengok tak benda yang saya terangkan dekat ni, dekat presentation ni. Tu. Apa nanti simpan soalan tu, kejap lagi saya akan buka untuk soalan-soalan ni. Okey, kita akan pergi pada presentation dulu. Okey, fasiliti dekat KTPN, ya ini adalah bilik kuliah. Simple tetapi berkesan. Ini tanya tadi pasal yang aktiviti sukan, fasiliti yang gym apa tadi, ya ini kat luar lah. Kita ada gym yang dalam tu, saya tak sempat ambil gambar sebab kita baru selesai upgrade gym tu. Jadi insyaAllah nanti kalau ada kesempatan besok mungkin saya akan review balik presentation ni dengan gambar-gambar yang baru nanti insyaAllah. Okay, so ini fasiliti di ministerium, so kita track balapan. Okay, yang ini kita ada gelanggang, kalau yang main bola keranjang kita juga ada gelanggang bola keranjang,
Gelanggang tenis kita ada, tapi biasanya gelanggang tenis ni dia dah cabut dia punya jaring tu, net tu. So dia orang buat gelanggang futsal. Dan ada juga pandai-pandai korang ni. Kemudian untuk yang wanita, seperti biasa gelanggang bola jaring aka netball. Umpan pun ada gelanggang dia. Gelanggang ni dia bersebelahan dengan gymnasium. Gymnasium tertutup tu. Seterusnya, ini adalah fasiliti kita, pusat sumber yang ini berada di bangunan yang saya berada sekarang. So yang ini adalah tempat mencari rujukan lah, buku-buku rujukan. Ini yang saya sebut tadi, klinik kesihatan. Jadi dekat sini saya ada pembantu perubatan ataupun penolong pegawai perubatan pun ada kat sini. Okey, setakat ni. Setakat ni kita stop dulu dekat bahagian fasiliti. Boleh Haji Ahmad? So ini sebab besok kita akan sambung lagi untuk bahagian pengurusan latihan dan sebagainya ini. Jadi harap sabar. Kita tunggu untuk yang sesi terus. Jadi sebelum kita tangguhkan sesi hari ini, kita akan pergi pada tengok sesi soal jawab di ruangan mesej. Okey, kita akan tengok soalan-soalan yang diutarakan kat sana. Okey, sampai mana tadi? Oh ya, ada soalan ni dapat Izzat ni, soalan bagus. Soalan Izzat ni, tuan boleh bawa kenderaan sendiri ke? Okey, setakat ni maklumat yang saya terima, pelajar digunakan untuk bawa kenderaan hanya 2 roda sahaja. Dan itu pun hanya untuk pelajar yang senior, yang di semester 2. Semester 1 belum boleh mohon untuk bawa kenderaan sendiri, ataupun bahasa mudah dia lah motosikal. Motosikal, sebabnya motosikal punya roda 2. Saya tahu ada juga kata, cik saya bawa roda 3. Hanya 2 roda saja yang digunakan. 2 roda yang digunakan untuk pelajar yang senior ataupun lepas ni junior, sebab anda akan masuk yang baru ni freshie. Dia akan masuk untuk yang sesi Julai ni. Pada Januari tu anda adalah kategori freshie. Yang baru masuk yang kembali ni adalah yang junior. Yang junior di semester ni. Okey. Kemudian dia tanya apa soalan lagi ni? Soalannya, oh Cik Siti, asrama kita kan pakai katil tingkat ke? Untuk yang wanita. Okey. Terima kasih Cik Siti tanya soalan tu. Untuk wanita ni dia istimewa sikit. Di Dusun 2 ni kita sediakan quarters untuk yang wanita, dan memang kita sediakan katil bertingkat. Bukan saja untuk wanita tapi juga untuk yang lelaki juga. Katil bertingkat. Kemudian ludah sepet, apa ni, loud S sepet pula ni. Kau ni nama lain macam ni. Tak apalah, okey saya jawab soalan ni tadi. Apa, 1 dom berapa orang? Okey, 1 dom ada yang 6 orang, ada yang 4 orang, bergantung pada saiz bilik. Dewan makan buka sampai malam ke? Dia sampai malam tidak juga. Dia sebabnya makan 3 kali sehari. So last meal ataupun last makanan yang disediakan ialah untuk makan malam sampai 6.30 petang. So 6.30 petang baru mula Cik Ahmad sekarang kan? 6.30 mula sampailah maghrib kan? Sebenarnya untuk yang muslim lah. So biasa muslim kena pergi awal. Okay, so lepas solat maghrib sudah tak ada, so anda boleh ke kafe selepas solat isyak berjemaah. InsyaAllah dia ada kedai-kedai yang akan buka. Setakat ni kita ada berapa Cik Am? Kita ada 5 pintu sekarang Cik Am. 4-5 pintu kafe yang beroperasi. Okey, baik, buat grup WhatsApp yuk. Okey, untuk yang grup WhatsApp ni inisiatif yang bagus, tetapi tolong gunakan dengan sebaiknya. Jadi kalau ada keberkesanan, insyaAllah mungkin saya minta admin untuk addkan saya juga kat dalam tu. Mana tahu ada soalan-soalan yang nak ditanyakan. Okey. Kemudian gelanggang takraw ada ke? Okey, Amirul, kalau anda seorang pemain takraw dan anda ada bakat yang besar dan anda nak kilat bakat anda, insyaAllah dekat dalam ni kita ada gelanggang takraw. Dekat Dewan Besar kita ada 3 gelanggang takraw situ, dan juga ada yang main dekat gelanggang dekat asrama. Jadi insyaAllah anda dialalukan untuk menyertai kelab takraw. Ni guru WhatsApp. Okey, Izzat faham tuan. Okey, lepas masuk dah tak dapat lah mengulas. Kau nak mengulas apa pula kau ni? Okey,
NMG Wolf Gamer. Okey, ini apa e-sport ni. Assalamualaikum tuan, nama sebenar saya Iman. Kos reka untuk produk industri, perlu ke bawa laptop. Okey, laptop sebenarnya adalah satu keperluan juga untuk latihan anda, dan nasihat saya, peralatan ini adalah tanggungjawab masing-masing. Tapi perlu memonitor permohonan juga. Okey, jadi ada yang peraturan baru, anda perlu mohon kebenaran untuk membawa peralatan sebegini. Sebabnya satu, faktor keselamatan. Dua, selalunya kalau saya tengok nama awak ni pun saya pun agak goyang juga sebabnya nama gamers ni kan. Ya, sampai ke pagi awak layan ni apa layan PUBG pula situ. Okey. So nanti kena buat permohonan untuk membawa ni laptop ni. Okey. Siti ni tanya makan je dia. Okey, ni siapa lagi? Ni Aziz Aiman kata bilik muat berapa orang, insya-Allah. Yang selalu saya jumpa lah kalau dekat asrama ni, bilik ni memang muat. Kami dah sediakan katil yang semuanya. Tapi yang jadi masalahnya ada yang squatters. Dari bilik sebelah dia pergi datang lepak bilik kawan dia. Pemuda dia saya tengok longgok-longgok dalam bilik. Jadi yang itu bukan salah saya, itu salah pelajar sendirilah. Tapi insya-Allah tak ada lagi nak kata berasak-asak atau berhimpit-himpit di dalam asrama anda. Okey. Cik Siti ni betul Cik Am dia kata apa? Bak makan lagi. Okey. Suruh tak miss dalam asrama boleh makan, boleh bawa makanan segera ke? Boleh. Jadi cumanya saya tak galak-galak banyak sangat makanan segera tu. Jadi jaga pemakanan anda. Muda-muda ni kena jaga juga. Okey. Tapi sekarang ni ada yang order food panda pada Cik Ahmad. Hantar tapi kena ingat, kalau anda order food panda, anda kena pergi ambil di dekat room. Jangan sampai depan pintu bilik tu. Nanti yang food panda tu kena kapak dengan makcik guard. Okey. Kemudian Carmila Sri Kelana, tak tahu lelaki ke perempuan orang malam, tapi dia kata satu dom berapa orang. Satu dom tengoklah pergi bergantung pada saiz dom tu lah. Ada yang 4, ada 6, bergantung pada saiz. Aziz kata makan je lah tau. Terima kasih Aziz. Okey. Waktu solat wajib turun masjid ke? Okey, jadi saya nak beritahu waktu solat ni ialah solat ni tiang agama kan. Jadi dari kita dah duduk dalam ni, mana waktu solat yang kita wajibkan waktu solat subuh, maghrib dan isyak. Betul, kalau solat subuh tu memang kalau wajib di masjid. Saya kata wajib di masjid subuh, maghrib dan isyak. Kenapa? Sebab bila dah dekat dalam, kawan-kawan kita kejut, kita akan bangun, kita akan urus diri, pergi solat dan sebagainya. So, selepas tu kita boleh pergi sarapan dan kita akan terus pergi ke kelas. So jadual dia memang cantik. Jadi waktu yang telah kita, macam waktu Zuhur dan Asar optional. Okey. Kemudian lagi apa lagi? 4 ke 6 orang satu bilik. Yes, good. Betul. Ini Muhammad Izzat. Hobi kita mahal boskur. Tak apa, hobi awak mahal. Tapi pandai-pandailah. Jangan nanti hobi mahal bising alarm tak cukup. Okey, kalau tak sempat kena ni ya. IKTBN ada rugby ke? Bagus Fakri Kamal. Dulu ada juga pelajar jumpa saya nak buat kelas rugby tapi tak sempat sebabnya satu tak sempat, dua tak berapa nak ramai. Tapi jika anda seorang yang ada kemahiran rugby, anda dilalukan untuk nak form team. Kalau ada kawan-kawan yang berminat untuk organize team, boleh kita lalukan. Sama ada touch rugby ataupun apa ni kita panggil normal rugby Wi-Fi laju tak? Kau dah tanya Wi-Fi laju tak? Wi-Fi tak yakin Wi-Fi, pakai dengan dekat dalam bilik je. Okey. Masuk dulu asrama, masuk duduk asrama, boleh keluar masuk tak? Keluar masuk pintu asrama tu boleh lah. Tapi kalau keluar masuk dari institut ni bukannya hotel. Kan? Jadi maknanya kalau nak keluar masuk institut ni ada waktu yang ditetapkan. Contoh hujung minggu nak outing, yes, yang itu boleh keluar masuk. Tapi ikut masa yang ditetapkan. Jadi kalau keluar masuk asrama tu, pintu keluar masuk bilik A ke B, pergi ke tandas, ya itu boleh.
Rokok jangan bawa geng. Setuju. Sangat-sangat setuju. Rokok jangan bawa masuk. Jadi kalau kantul jangan salahkan saya. Sebenarnya dah beritahu dah. Itu adalah bahan yang dilarang. Okay, terima kasih atas ingatan Aziz Aiman. Stesen bas dekat tak dengan IKTVN? Okay, yang ini saya nak jelaskan. Yang stesen bas jauh. Yang dekat ni perhentian bas stop. Bus station tu besar. Bus station tu dekat Reko, dekat Kajang dekat. Itu stesen bas besar. Ya, dekat kita ada bus stop dekat depan, dekat pintu masuk tu ada bus stop. Bas akan berhenti, bus rapid akan berhenti kat depan. InsyaAllah ada. Ni apa, masa mungkin tak pernah jelas ni masa, tapi nanti boleh dijelaskan lagi ni Fawaz ni soalan ni. Masa macam mana? Okey. Bingo viral tuan, kawat kaki ada ke? Okey Aziz, pot boleh tak? Pot pun tak boleh. Jangan buat pasal. Okey tuan, kawat kaki ada? Kawat kaki masih ada lagi. Itu ada asas-asas dia. Wifi ada tak di asrama? Asrama kita tak sediakan wifi yang dekat Dewan makan. Dewan makan ada wifi. Masjidnya dalam tu ke luar ke? Okay, masjid ada kat dalam. Gambar yang saya tunjuk tadi tu, tu yang gambar saya tunjuk berada di dalam kawasan. Makanya hari Jumaat ada juga anak-anak ataupun adik-adik dari sekolah Tafiz juga datang bersolat Jumaat di dalam ni. Kat masjid dalam ni. Terima kasih atas soalan Aziz Aiman. Okay, soalan yang Cik Siti, wifi ada dekat Dewan makan je, yang wanita kat asrama tak ada. Jadual waktu, yang ini jadual waktu mengikut bengkel masing-masing. Jadual waktu kalau operasi di bengkel siang, kadang-kadang ada waktu malam mengikut keperluan ataupun ketetapan oleh pengajar bengkel masing-masing. Memang sangat nak menghisap, tapi tahanlah tuan. Yelah. Jadi saya bagi tahu maknanya itu adalah peraturan yang telah ditetapkan. Jadi kalau anda kena tangkap, jangan salahkan saya. Okey. Priyan. Okey, Priyan Manar Syalbam. Bagus soalan ni. Court badminton ada ke? Ya, kita ada court badminton. Ada indoor badminton court. Dekat luar besar tu kita ada court badminton. Okey. Bingo viral lagi tu kan. Ada hoki tak tuan? Allahu Akbar. Hoki, gelanggang hoki ni tak ada lagi. Tapi ya kita tengoklah hobi-hobi lain ya. Setakat ni hoki kita tak sediakan lagi dah dari sini. Okey, kita akan guna gelanggang yang sedia ada lah. Okey. Okey, kita ada masa lagi 5 minit lagi Cik Am untuk sesi soal jawab jam sebelum kita tangguhkan kita punya perjumpaan hari ni. Okey. Jadi kita akan tengok dulu. Kita akan scroll sekali dulu lagi soalan-soalan. Mana going outing nanti? Okey, mana going outing? Yang ini yang terdekat kita ada Nanding. Nanding kita ada macam-macam kedai kat sana. Untuk barang-barang keperluan macam-macam boleh dapat kat sana. Anda boleh bawa kerja. Yang ini saya dah jawab tadi. Okey, mana budak SEM 1 tak boleh, SEM 2 nanti boleh. Court futsal ada tak? Court futsal yang formal tak ada. Yang pelajar-pelajar saya dah modified untuk jadi court futsal ada. Rambut kena gunting macam dekat sekolah ke? Ya, rambut kena potong dengan kemas, pendek dan kemas. Masjid dekat luar, dalam keluar, masjid ada dekat dalam. Okey, kemudian soalan lain, pendaftaran masih dibuka sebab kawan saya berminat dengan kos yang ada kat dusun tu. Pendaftaran dia lain dengan permohonan. Jadi jika ada yang sahabat-sahabat berminat untuk memohon masuk ke IKTVN Dusun 2, boleh, kita masih buka untuk permohonan. Jadi, okey, dengar baik-baik. Ambil catatan. Jika ada yang berminat nak masuk, nak mohon, hantarkan WhatsApp ke 018 916 4014. Nanti Cik Am akan bagi tu. Mana kalau yang berminat untuk mohon masuk, bukan daftar. Anda yang berada dalam grup ni yang telah mendaftar. Jadi yang berminat untuk memohon, anda boleh bagi tahu mereka untuk mohon ke WhatsApp ke 018 916 4014. Saya ulang, 018 916 4014. Okay, terima kasih atas atas soalan dari Adib Sagan. Koperasi IKTVN ada jual berbagai barang keperluan daripada Wargamer. Okey, ya betul. Ada macam-macam. Ada
Ada baldi, ada makanan, ada biskut, ada air dan sebagainya berada di kedai koperasi. Nanti saya azan boleh ke Haji Aiman? Kalau anda berminat untuk jadi muazzin, boleh. Dipersilakan. Jadi jangan terkejut kalau anda jumpa saya dekat masjid nanti. Saya bertugas sebagai apa kat masjid. Walaupun saya ada depan anda sekarang, anda belum tahu. Saya dan Cik Am, siapa kami di masjid nanti, ya. InsyaAllah kita akan jumpa di masjid nanti. Okey. Table pingpong ada ke? Table pingpong ada. Yang ni dekat gym kita table pingpong. Cik Siti, barang perhiasan boleh bawa ke? Barang perhiasan yang ringan-ringan boleh, jangan kau nak jadi buat macam Mami Jarum. Kalau dekat yang, tapi saya ingatkan barang perhiasan adalah tanggungjawab anda. Jadi kalau hilang jangan cari kami. Jadi anda kena jaga barang-barang peribadi anda sendiri. Okey. Dekat ringan-ringan, kalau yang dekat cincin, anting-anting biasa tu, saya faham orang perempuan pun nak pakai yang tu, saya faham. Okey, Encik boleh tukar kos ke? Tak payah nak tanya ni tukar kos lagi, belajar apa yang telah ditawarkan. Okey. Okey, Putra Rafi 018-916-409-401. Yes, betul Putara. Terima kasih Putara. Perpustakaan ada ke? Perpustakaan ada sayang. Ini Ezra. Perpustakaan ada dalam ni. Dekat tempat yang saya cakap ni, ada perpustakaan. Ada people tanya, dia tak isi review, boleh mohon ke? Boleh, hantar je dekat 008 tu. Nak mohon masuk. Nak mohon, apa khusus yang ada? Nak mohon masuk. Nanti kita bagi dia punya borang. Janji kena jawab soalan-soalan yang dibagi tu. Okey. Bahkan ada, terima kasih Fakri, ada Ezra, very good. Boleh buat kereta tak tuan setakat ni? Okey, Faiz Aziz, jawapan saya tak boleh. Buat imam sampai kau habis belajar, hanya 2 roda saja dibenarkan untuk dibawa. Terima kasih. Esok kelas pukul berapa? Kelas pukul berapa? Yang ini saya akan maklumkan, kami akan maklumkan di grup channel channel Telegram. InsyaAllah kalau ni kita akan ada kelas pagi besok lah. Kita cuba buat kelas pagi. Jadi kita akan maklumkan dalam channel Telegram nanti. Terima kasih atas soalan tu. Okey. So ada 1 minit lagi, last 1 minit sebelum kita tangguhkan perjumpaan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita tangguhkan, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berada di dalam kelas hari ini, dalam meeting hari ini. Tahniah kepada anda yang telah setia bersama dalam kumpulan pada hari ini. Semoga Tuhan mengganjarkan anda dengan segala kebaikan ilmu yang telah kita kongsikan bersama. Semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi bermanfaat, insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa lagi, pagilah sebab saya kita okey insya-Allah. Terima kasih atas ingatan Cik Siti. Pagi saya JPJ pula. Okey, tak apa, pagi JPJ tak apa. Okey, dalam pukul 10, pukul 11 siang so kita akan pukul 9 kita ada, kemudian dalam around pukul 10 pagi lah kita cuba setting. Kita tahu ada ke yang tengah sibuk nak test JPJ ni, nak dapat lesen sebelum datang ke KBN. Okey, so anyway kita akan maklumkan dalam channel Telegram nanti, insyaAllah. Okey, jadi sesungguhnya datang baik yang baik itu datang dari Allah, yang buruk datang dari saya sendiri. Jadi sepanjang kami mengendalikan sesi pada hari ini, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesilapan dan juga kesukaran yang anda alami sepanjang pengendalian kelas pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Okey, jadi kita tangguhkan perjumpaan kita ini dengan surah Wal-As dan tasbih kefarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu dari kami, kru mini studio Agit Tidur Studio. Okey. Terima kasih. Jam 5 kau hantar WhatsApp. Okey, terima kasih. Bagus. Ada dari forward siap sekali tu. Okey Okey, jadi kita jumpa lagi di lain sesi. Saya Cik Mi dan juga Cik Am. Kita signing off untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, salam dari IKTBN Dusun Tua. We are more than TVEC. Okay. Signing off. Bye-bye.